Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Hari ini bersama saya sekali lagi Ustazah Rosnah binti Khalid untuk pelajaran akhlak tahun 3. Baiklah, hari ini Ustazah akan mengajar topik malu. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyebut pengertian malu, menyebutkan bahagian-bahagian malu dan juga membaca dan menghafaz dalil malu. Baiklah murid-murid, pengertian malu. Malu ialah menahan diri daripada memperkatakan sesuatu yang keji dan menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan dosa lagi hina. Okey, Ustazah terangkan sedikit. Malu itu sesuatu larangan yang Allah tuntut kepada setiap Muslim supaya dapat menahan diri kita dari memperlakukan dan memperkatakan sesuatu yang tidak berfaedah yang boleh memudaratkan diri kita di dunia dan di akhirat. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada bahagian-bahagian malu. Malu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertamanya, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, malu kepada manusia, sesama manusia. Yang ketiganya, malu kepada diri sendiri. Baiklah, kupasan yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan setiap larangannya. Sebagai hamba Allah yang menurut segala perintahnya, kita hendaklah sentiasa patuh dan taat akan segala suruhan dan larangannya, supaya kita dapat menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Sebab itu, malu ini amat penting bila kita berhadapan dengan Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi kita kena yakin, kita kena sedar bahawa Allah sentiasa melihat kita walau di mana sahaja kita berada, kerana Allah itu Maha melihat. Yang keduanya, malu kepada manusia. Tidak menyakiti sesama manusia. Bila kita berbuat baik kepada Allah, hablum minallah, kita juga harus berbuat baik sesama manusia, hablum minan nas. Tidak menyakiti sesama manusia. Perasaan kita antara satu sama lain, sesama manusia di persekitaran kita, silaturahim kena diambil berat. Tidak boleh sesekali kita menggunakan lidah kita, kita menggunakan tangan kita untuk menyakiti hati orang lain. Yang kedua, tidak mengumpat sesama manusia. Lidah ini amat tajam, amat bisa. Sebab itu ada hadis Rasulullah yang menyarankan supaya kita menahan lidah daripada menggunakan dengan sesuatu yang sia-sia yang boleh membuatkan orang lain terasa dan tidak senang dengan kita, supaya lidah kita terjaga, supaya silaturahim itu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, berkelakuan sopan sesama manusia. Kita haruslah menunjukkan contoh-contoh yang murni, di mana berkelakuan sopan dan santun. Tidak boleh sesuka hati kita menjaja aib diri kita dengan berpakaian yang tidak sepatutnya, yang membuatkan mata yang memandang ini tidak senang
dan tidak selesa dengan tindak tanduk yang telah kita lakukan. Yang ketiga tadi, yang terakhir adalah malu kepada diri sendiri. Harus ada ya murid-murid perasaan malu yang tebal kepada diri kita sendiri. Supaya bila kita ada perasaan yang dalam, perasaan yang malu yang begitu dalam di dalam hati kita, di dalam diri kita, kita dapat menahan diri kita dari membuat sesuatu yang memalukan dan merugikan diri kita di dunia dan di akhirat. Contoh, tidak melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Allah kata jangan minum arak, maka kita tinggalkan. Maka kita tidak mengambil air tersebut supaya kita ada perasaan malu kepada diri sendiri untuk membuat kejahatan dan kemurkaan. Yang kedua, menjaga maruah diri kita. Jangan terlalu expose diri kita di luar maupun di dalam rumah kita maupun di media sosial. Kita mengekspos diri kita dengan sesuatu yang boleh menjaja maruah kita. Maruah diri kita adalah maruah agama kita. Bukan sahaja maruah agama kita, malah maruah kedua ibu dan bapa kita. Bukan sahaja maruah kedua ibu bapa kita, tetapi maruah keseluruh orang Muslim di dunia ini. Jadi kita hendaklah menahan diri kita daripada menjaga maruah diri kita supaya tidak dimanipulasikan, dipergunakan oleh orang lain untuk menyebarkan aib. Okey, yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, untuk memperkuatkan perasaan malu itu haruslah kita top up sehari-hari untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal 5 waktu solat kita. Okey? Jangan sesekali kita meninggalkan rukun Islam kita yang 5 dan rukun iman kita yang 6. Ya, supaya apa? Supaya kita sentiasa terpelihara daripada menjadi mukmin yang dilindungi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah di dunia dan di akhirat. Baiklah, kita akan sentuh berkenaan dengan dalil sifat malu daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Jika kita mahu merasakan keimanan dan kesempurnaan iman kita, maka kita kena ada wujudkan, tanamkan dalam diri kita perasaan dan hadirkan sifat malu yang tebal di dalam setiap tubuh badan anak cucu Adam. Supaya apa? Supaya malu itu tadi dapat menyuburkan keislaman kita dan meningkatkan keimanan. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja penerangan daripada Ustazah pada kali ini berkenaan dengan topik malu kita yang disentuh sehingga bab dalil. InsyaAllah kita akan bertemu lagi nanti dengan pendedahan dan pengajaran, fadilat-fadilat dan juga akibat-akibat daripada tidak bersikap malu. InsyaAllah jumpa lagi.